Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 4, subtopik tolak wang. Kita perhatikan contoh yang pertama. Diberi dalam soalan dan juga ada dalam bentuk gambar rajah. Berapakah kurangnya per 2 alza berbanding per 2 arus? Murid-murid kena perhatikan soalan dalam bentuk cerita. Kata kunci sekarang ialah kurangnya. Bila melibatkan kurangnya, lebihnya, itu menunjukkan operasi tolak. Murid-murid kena ingat, ini adalah operasi tolak. Jadi, bila melibatkan soalan, kita kena kenal pasti maklumat penting dalam soalan dan juga operasi yang terlibat. Jadi, kita perhatikan pada gambar rajah, per 2 alza. Yang ni adalah per 2 alza bernilai RM56,600. Kemudian per 2 arus bernilai RM77,200. Jadi, bila nak buat perbandingan, kurangnya mesti melibatkan operasi tolak. Jadi, bila tolak, mana tolak yang mana? Murid-murid kena pilih nombor yang lebih besar, nilai yang lebih besar, tolak nilai yang lebih kecil. Kita bandingkan 77,000 dengan 56,000. Jadi, yang lebih besar adalah 77,000. Jadi, dia kena tolak yang 56,000. Jadi, macam mana nak selesaikan? Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Tuliskan dulu simbol RM. Kemudian, tuliskan nilai wang yang pertama, RM77,200. Nilai yang kedua, pastikan susun mengikut nilai tempat, RM56,600. Jangan lupa letak simbol tolak. Barulah kita boleh selesaikan soalan dalam bentuk lazim. Murid-murid perhatikan, mesti mula tolak daripada rumah sah. Rumah sah yang mana? Bahagian paling kanan. Sifar tolak sifar. Sama juga sifar. 2 tolak 6 tak cukup. Kita kena pinjam sebelah kiri. 7 pinjam 1 tinggal 6. Kat sini bertambah sebanyak 10. 10 tambah 2, 12. 12 tolak 6, 6. 6 tolak 6, sifar. 7 tolak 5, 2. Jangan lupa letak simbol RM. Jadi, berapa kurang dia? Kurang harga per 2 alza kurang RM20,600 berbanding dengan harga per 2 arus. Boleh dapat tak murid-murid contoh yang pertama? Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Peruntukan untuk kerja amal. Peruntukan ni adalah orang yang bagi duit. Jadi, kita nak agihkan. Peruntukan ni adalah sumbangan orang untuk kita buat sesuatu. Yang ni dia bagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, peruntukan untuk kerja amal ni ada sebanyak RM85,000. Peruntukan yang pertama, sumbangan alumni kepada sekolah RM35,500. Baik pulih rumah anak yatim RM30,287.90. Bantuan kepada murid miskin tidak diketahui. Sekarang kita ada dalam penolakan. Masih ingat lagi macam mana nak cari dalam penolakan? Tapi dalam soalan dia pun tanya, berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin? Kita nampak nombor yang pertama, RM85,000. Dia agihkan kepada 3 bahagian. Kita dah nampak, bila agih, nilai wang tu semakin menyusut, semakin berkurang. Bila kurang, mesti melibatkan operasi tolak. Jadi, kita mulakan dengan nilai wang yang besar yang kita ada, RM85,000. Kita tolak dengan RM35,500. Kemudian, kita tolak dengan RM30,287.95. Bila tolak, kita tak boleh tolak 3 nombor sekaligus.
Dia berbeza dengan operasi tambah. Jadi untuk operasi tolak, kita tolak dulu dua nombor yang pertama. Okey, dua nombor yang pertama, kita ambil nombor yang paling besar, RM85,000. Kemudian tolak dengan sumbangan alumni kepada sekolah RM35,500. Okey, kita selesaikan dulu dua nombor yang pertama ni. Boleh nampak tak murid-murid? Selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, bila kita nak selesaikan dalam bentuk lazim, pastikan kita mula dengan rumah apa? Mesti mula dengan rumah sa yang hujung sekali sebelah kanan. Okey, sama juga. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita kena pinjam dengan 4. 4. Okay, kita pinjam dengan 5. 5 tolak 1 tinggal 4. Kat sini bertambah sebanyak 10. 10 tolak 5. 5. 4 tolak 5 tak boleh sebab nilai dia kecil. Jadi kita pinjam sebelah. 8 pinjam 1 tinggal 7. 10 tambah 1 14. 14 tolak 5 9. Okey, 7 tolak 3 berapa? 4. Ini baru dua nombor yang pertama. Kita ada nombor yang ketiga. Bila ada nombor yang ketiga, kita boleh sambung terus bentuk lazim di bawah jawapan yang pertama. Okey, terus sambung. Tolak. Okey, pastikan letak simbol RM. Okey, RM30,287.95. Murid-murid perhatikan. Untuk jawapan yang pertama, kita tak ada rumah sen. Betul ke tak? Betul kan? Jadi, untuk adakan rumah sen, kita hanya tambah titik perpuluhan, tambahkan sifar. Sebab apa? Sebab nilai sen mestilah 2 tempat perpuluhan. Barulah kita boleh selesaikan dua soalan ini. Okey, selesaikan dalam bentuk lazim. Kita garis. Okey, gariskan. Okey, kita pun tengok pada rumah sen. Okey, yang selepas titik perpuluhan ni adalah rumah sen. Okey, sifar sen boleh tak tolak dengan 95 sen? Tak boleh sebab tak cukup. Jadi kita pinjam sebelah dengan rumah seterusnya. Rumah ringgit. Bila nak pinjam rumah ringgit, ada sifar. Dua kali. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena pinjam dengan 5. 5 pinjam 1 tinggal 4. Kat sini akan jadi 10. Jadi 9. 10 jadi 9. Kat sini akan bertambah RM1. RM1 nilai dia adalah 100 sen. Murid-murid kena ingat. 100 sen bersamaan RM1. Jadi kita pinjam sekarang nilai dia ringgit. Tapi bila kita nak pindah kepada rumah sen, dia kena jadi 100 sen. Okey, 100 ni kita potong nombor sifar-sifar ni, jadikan dia nombor baru iaitu 100. 100 sen tolak 95 sen. Okey, 5 tolak sifar tolak 5 tak boleh, kita pinjam. Okey, bila kita pinjam, kat sini jadi sifar, kat sini jadi 10 tinggal 9, kat sini jadi 10. 10 tolak 5 5. 9 tolak 9 sifar. Jangan lupa letak titik. Okey, 9 tolak 7 2. 9 tolak 8 1. 4 tolak 2 2. 9 tolak sifar 9. 4 tolak 3 1. Dapatlah nilai wang yang ketiga, iaitu ini berapa ni nilai dia? Okey, bantuan kepada murid miskin sebanyak berapa ringgit? RM19,212.5. Yang ni nilai yang diterima kepada murid miskin. Boleh faham tak murid-murid? Okey, kita teruskan kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, 68,476 tolak berapa? Sama dengan RM23,936.30. Sekarang kita ada dalam penolakan.
soalan tak lengkap. Okey, soalan yang tak lengkap ni berada pada nombor yang kedua. Okey, macam mana nak selesaikan nombor yang kedua ni? Macam mana kita nak dapatkan nilai wang yang kedua ni? Jadi kita perhatikan contoh mudah. Kalau kita guna nombor yang lebih kecil, kita akan faham mana tolak yang mana ataupun melibatkan operasi tambah. Okey, 8. 8 tolak berapa? Sama dengan 5. Kalau kita congak, kita dah tahu. 8 tolak 3. 8 tolak 3 sama dengan 5. Tu kalau nombor yang lebih kecil. Untuk melibatkan nombor yang besar, macam mana kita nak tentukan mana tolak yang mana? Jadi, kita ambil apa? Kita ambil depan sekali. Depan sekali tolak dengan jawapan. Depan sekali tolak jawapan. Dapatlah nilai yang di tengah nombor yang kedua. Sama juga dengan soalan ini. Jadi, kita ambil nombor yang pertama. Berapa nombor yang pertama tadi? Yang kat depan sekali. RM68,476. Kita tolak dengan nombor jawapan. Ni jawapan ni. Kita tolak dengan jawapan. RM23,936.30 Jadi, operasi tolak. Murid-murid kena ingat, bila salah satu nombor ada nilai sen, nombor yang tak ada nilai sen, kita kena adakan dia. Macam mana nak buat? Kita tambahkan titik, kita tambahkan sifar. Sebab apa? Rumah sen dia mestilah 2 tempat perpuluhan. Barulah kita boleh selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Barulah lengkap soalan yang kita tulis. Okey. Jadi, kita perhatikan cara pengiraan nombor tersebut. Kita mulakan dengan rumah sen. Ni murid-murid kena ingat. Ini adalah rumah sen. Okey, yang ni, yang sebelah titik perpuluhan ni adalah rumah ringgit. Ingat balik, ni adalah rumah ringgit. Okey, jadi untuk penolakan, sifar sen tak boleh tolak dengan 30 sen. Jadi, dia kena pinjam sebelah. Nak pinjam sebelah mana? Pinjam sebelah kiri. Okey, kita pinjam dengan 6. Kita pinjam dengan RM6. RM6 pinjam RM1. Tinggal RM5. Sekarang kita pinjam RM1. Murid-murid kena ingat. Kita pinjam RM1. Rumah sen takkan nak bertambah sebanyak 10. Rumah sen mesti bertambah sebanyak 100 sen. Tu hubung kait. RM1 100 sen. Kalau RM5, 500 sen. Murid-murid kena ingatlah untuk penukaran unit daripada sen kepada ringgit ataupun ringgit kepada sen. Okey, jadi bila dipinjam RM1, nilai dia 100 sen. Jadi kat sini akan ada nombor baru iaitu 100 sen. 100 sen kalau kita congak, tolak dengan 30 dapat berapa? Dapat 70 kan? Jadi kita selesaikan dalam bentuk lazim. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 7. Sifar tolak 3 tak boleh. Pinjam. 10 tolak 3. 7. Okey, pastikan letak titik perpuluhan. 5 tolak 6 tak boleh. Kita pinjam lagi dengan 7. 7 pinjam 1 tinggal 6. Setiap kali pinjam nilai dia 10 tambah dengan 5. Dah jadi 15. 15 tolak 6. 9. 6 tolak 3. 3. Okey, 4 tolak 9. 4 tolak 9 tak cukup. Jadi kita pinjam dengan 8. 8 tinggal 7. Jadi kat sini 14. 14 tolak 9. Berapa? 5. Okey, 7 tolak 3. 4. 6 tolak 2. 4. Dapatlah nilai wang yang tidak diketahui itu berapa? Nilainya adalah RM44,539.70. Itu adalah jawapan bagi soalan yang tak lengkap.
Okey, murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita pelajari. Selamat belajar murid-murid.